Salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna bagi EDUP 3123 pedagogi. Berikut merupakan isi kandungan yang kumpulan kami akan membincangkan pada hari ini. Pensyarah pembimbing kami adalah Dr. Hamdiah binti Jailani dan juga Dr. Madan Anadalaki Balaraman. Ini merupakan ahli kumpulan iaitu Pawitra Lishmi, Sumadi Anandarao, Janani Naidu Saravanan, Syamni anak perempuan Raja dan akhirnya saya Kugawindra anak lelaki G. Selvaraj. Berikut merupakan bukti borang KMR yang kami telah buat. Seterusnya mari kita melihat backward design. Backward design kami ini dibagikan kepada 3 iaitu proses merungkai standard, bukti pentaksiran berterusan dan akhirnya plan pembelajaran. Okey, seterusnya ini merupakan hasil pembelajaran kursus bagi kursus EDUP 3123 dan juga kursus EDUP 3133. Okey, sekarang mari kita melihat proses merungkai standard yang telah gabungkan 2 HPK bagi kedua-dua kursus iaitu HPK 2 bagi EDUP 3123 dan juga HPK 4 bagi EDUP 3133. Ini merupakan proses merungkai standard bagi mikro dan juga makro. Okey, seterusnya mari kita melihat the big idea. Big idea kami adalah pendidik kompeten membangun generasi alfa bertaraf global. Kami telah mencipta 7 essential question bagi mencapai the big idea iaitu pendidik kompeten membangun generasi alfa bertaraf global. Proses merungkai standard terdapat 2. Yang pertama adalah syarat pembelajaran dan kriteria kejayaan yang seperti yang dipaparkan. Seterusnya, bukti pentaksiran bagi kursus EDUP 3123 dan EDUP 3133 seperti yang dipaparkan. Seterusnya, plan pembelajaran WEB2. W menunjuk memberi peluang pelajar berfikir, berkongsi dan merancang tindakan untuk menyelesaikan masalah PDP dan menyiapkan tugasan bagi mencapai HPK khusus. H pula memberi PDP menggunakan teknologi terkini kepada pelajar berkaitan teori-teori pedagogi masa kini. Ia pula menerapkan pembelajaran fenomena pedagogi dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelajar melalui pelbagai aktiviti. R pula memberi peluang kepada pelajar memberi idea-idea melalui T-Talk atau mini forum berkaitan pedagogi masa kini. I merujuk membuat semakan dan penilaian pentaksiran berterusan berasaskan rubrik penilaian. T adalah menyelarakan keupayaan pelbagai kecerdasan dalam penyelesaian masalah seperti logik, visualisasi dan sebagainya. I-nya O merupakan penggunaan pendekatan kolaboratif dan kooperatif seperti think, pair, share, analisis dan roundtable. Seterusnya, model reka bentuk pembelajaran terbagi kepada 4. Yang pertama adalah amalan pedagogi. Seperti kelas fizikal, micro teaching, kelas online iaitu Google Meet. Kedua, pemanfaatan digital, contohnya Canva, Google Site dan YouTube. Yang ketiga, rakan pembelajaran, contohnya T-Talk live streaming bersama dengan penceramah jemputan Encik Zulkifli, Mantap Task Force KPB IPGM dan perbincangan bersama rakan segelas, rakan kelas lain berkaitan pentaksiran berterusan. Akhirnya, persekitaran pembelajaran iaitu menggunakan pelbagai aplikasi digital dalam PDP dan membuat carian jurnal online menggunakan Epsocard dan MLN. Seterusnya, model pembelajaran pelajar terbagi kepada 3. Yang pertama adalah belajar cara belajar yang menggunakan jurnal online untuk digunakan sebagai rujukan dan analisis dan mengadakan perbincangan dalam kumpulan. Perhubungan adalah dapat mengeratkan hubungan antara pelajar dan pensyarah, pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan komuniti. Akhirnya, aspirasi yang menghasilkan rangka pembelajaran bermakna dan RPH berdasarkan DSKP. Seterusnya ialah kompetensi global 6C. Kompetensi global 6C terbahagi kepada 6 iaitu karakter, citizenship, collaborative, communication, critical thinking dan juga creativity. Yang pertama ialah karakter ataupun dikenali sebagai sasya. Pelajar sangat mahir dan mereka bentuk peluang pembelajaran untuk menjana pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan. Yang kedua ialah citizenship, kewarganegaraan. Pelajar menggunakan kefahaman mereka dalam konteks baharu dan berbeza.
Pelajar merasa bangga apabila dapat melibatkan diri sebagai warga negara Malaysia semasa menjalankan kolaboratif bersama institusi luar negara. Yang ketiga ialah kolaboratif. Setiap ahli kumpulan terlibat dalam perbincangan untuk menentukan keputusan terbaik yang memberi manfaat kepada semua ahli pasukan. Seterusnya ialah komunikasi. Pelajar tahu the big idea, tugasan dan cara yang terbaik untuk menyampaikannya dengan gabungan alat dan cara berkomunikasi yang betul. Seterusnya ialah critical thinking, pemikiran kritis, pembinaan pengetahuan yang bermakna, pelbagai disiplin dan dipamerkan melalui pemikiran kritikal yang mantap dan praktikal, dan akhirnya ialah kreativiti. Pelajar secara aktif menjana bekerjasama dan berusaha ke arah memahami the big idea melalui pelbagai proses dan kemahiran berfikir. Seterusnya, kerangka 3R. Yang pertama ialah relevance, adalah mengaplikasikan kemahiran KPPB dalam pengajaran dan pembelajaran serta rangka pembelajaran bermakna. Seterusnya, relationship. Relationship ialah membina hubungan yang baik antara pensyarah dan pelajar, pelajar dengan pelajar lain. Yang terakhir adalah rigor. Ini adalah menghasilkan RPH, produk untuk PDP, seperti video, Google Site, Wordwall dan lain-lain. Seterusnya, kerangka 3E. Bagi engagement adalah hubungan antara pensyarah dan pelajar adalah positif dan selalu mengadakan perbincangan berkaitan tugasan. Yang kedua, enhancement. Pelajar menggunakan pelbagai aplikasi AI untuk meningkatkan kemahiran pencarian maklumat. Contohnya, ChatGPT, OpenAI dan sebagainya. Yang terakhir ialah extension. Ini merupakan sesi TikTok untuk mendapatkan idea dalam merungkai standard DSKP dan membina rangka pelan pembelajaran bermakna. Seterusnya, elemen pengetahuan baru. Hubungan kemahiran mengajar dalam kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna dengan pengalaman pembelajaran. Implikasi pelaksanaan pelan pembelajaran bermakna. Yang ketiga, kefahaman melalui reka bentuk iaitu KMR. Yang keempat pula, implikasi model-model pengajaran terhadap pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, mendapat ilmu pengetahuan tentang teknologi-teknologi baharu seperti AI, contohnya ChatGPT dan OpenAI. Seterusnya, AR seperti Commerce Space dan Gather. Yang terakhirnya, kekuatan dan aspek yang boleh diperbaiki. Terutamanya kita tengok kekuatan. Nombor 1, pendekatan strategi serta kaedah pengajaran dan pembelajaran yang telah dipelajari dapat diaplikasikan sewaktu di sekolah. Yang seterusnya, dapat menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran yang efektif di sekolah dengan mempelajari topik-topik seperti komponen-komponen asasi mengajar iaitu kemahiran set induksi, kemahiran penyawalan, kemahiran peneguhan dan sebagainya. Yang ketiga, micro-teaching pula menjadi sebagai latihan untuk siswa-siswi guru. Yang terakhirnya, aspek yang boleh diperbaiki. Nombor 1, masa micro-teaching untuk amali perlu ditambah. Seterusnya, talian internet yang kadang-kala tidak stabil juga perlu ditambah baik. Yang seterusnya, database untuk jurnal online percuma perlu dilangan oleh pihak IPG. Itu saja daripada kita. Sekian, terima kasih.